Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid ustaz? Mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah rahmat, perlindungan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting sekali kita sentiasa berada di bawah redha-Nya. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita telah dipertemukan dengan izinnya dalam siri pengajaran dan pembelajaran secara online. Dalam siri penerangan yang lepas, untuk Imlak tahun 5, Ustaz dah terangkan bagi mata pelajaran yang pertama, iaitu tajuk besar dia Alif Al-Layyinah. Kemudian kita lihat pada unit yang pertama dalam siri video yang lepas, kita dah lihat pada unit yang pertama, iaitulah Alif Al-Layyinah di pertengahan kalimah. Okey, dan kita dah lihat juga kepada pengertian dia, baca dan faham itu kita dah, insya-Allah mudah-mudahan kita faham berkenaan dengan apa dia Alif Al-Layyinah, penerangan dia. Jadi insya-Allah untuk video penerangan kali ini, untuk Imlak tahun 5, Ustaz akan buat penerangan. Hari ini kita akan lihat pada muka surat yang kedua. Okey, muka surat yang kedua dalam buku teks, iaitulah misal ataupun contoh-contoh kalimah yang mengandungi huruf alif al-layyinah di pertengahan kalimah. Okey, alif al-layyinah di pertengahan kalimah. Sebelum tu kita nak ulang sedikit apa dia maksudnya alif al-layyinah, iaitulah alif di pertengahan kalimah, dan huruf sebelum alif itu adalah huruf yang berbaris fathah. Maknanya kalau kita belajar dalam ilmu tajwid, alif sakinah sebelumnya berbaris fathah, yang itu kita kenali sebagai mad asli. Kita kenali sebagai mad asli, dan kadar harakatnya adalah 2 harakat. 2 harakat. Jadi dalam imla ini dikenali juga sebagai alif al-layyinah di pertengahan kalimah. Baik, kita lihat pada muka surat yang kedua, perhati dan baca, iaitulah misal alif al-layyinah di pertengahan kalimah. Untuk kalimah yang pertama, dan disertakan juga dengan gambar di situ, kalimah yang pertama sirajun. Okey, ikut sekali lagi, sirajun. Kenapa Ustaz kira pakai tangan? Okey, sebab Ustaz dah sebut tadi alif al-layyinah di pertengahan kalimah. Alif al-layyinah iaitu alif yang sebelumnya, alif mati yang sebelumnya berbaris atas kan. Jadi kalau dalam ilmu tajwid dikenali sebagai mad, huruf mad. Jadi huruf mad ni dia mesti panjang 2 harakat. Jadi kita kena biasakan, kalau kita jumpa alif al-layyinah ini, biar sebutan kita tu alif al-layyinah tu jadi panjang 2 harakat. Contoh siro, nampak sebelah ra tu ada alif sebelahnya, ada alif yang dimerahkan tu, maksudnya itu alif al-layyinah lah tu. Okey, sebelum alif al-layyinah itu adalah huruf ra berbaris atas. Jadi kalau kita jumpa dalam Al-Quran huruf alif yang mati ataupun alif sakinah yang tak ada apa-apa baris, atas tak ada, bawah tak ada, sebelumnya pula huruf berbaris atas, maka yang itu kita kenali sebagai huruf mad. Jadi kadarnya adalah 2 harakat. Kenapa pentingnya kita kena baca dengan kadar yang panjang yang betul? Sebab kalau kita baca yang salah, nanti takut kita baca Al-Quran pun jadi salah. Satu lagi, imla ini dia berkait dengan pendengaran dan juga penulisan. Kita akan tulis apa yang kita dengar. Jadi kalau sebutan tu panjang, kita boleh tahu dah. Contoh sirajun, siro panjang ra ni kan, jadi kita tahu dah selepas ra tu mesti ada alif al-layyinah. Baik, kalimah yang kedua, sirajun tadi maksud dia lampu lah, sebab gambar pun lampu lah. Yang kedua syayun. Okey, sekali lagi ikut, syayun. Okey, tu gambar apa tu? Gambar air dalam cawan, tapi dia tunjuk kepada airnya lah. Syayun tu maksudnya air teh. Air teh. Baik, nampak huruf alif al-layyinahnya, nampak di pertengahan kalimah. Maksud di pertengahan kalimah ini, kita kena faham dia tidak semestinya betul-betul duduk kat tengah, tak ada.
Kadang-kadang dia ke tepi sikit tapi masih dekat tengah. Kadang-kadang dia ke belakang sikit tapi dia masih di tengah. Contoh, kalau syayun tadi, syayun dia ada 3 kalimah. Kalau dia ada 3 kalimah, tidak ada masalah sebab memang alif tu duduk di tengah. Shin, alif, ya, syayun. Okey, alif tu memang betul-betul duduk tengah lah. Dia tak boleh duduk kat depan. Kalau dia duduk dekat sini, maka itu dia dah jadi duduk di depan, di hadapan kalimah lah, di awal kalimah. Kalau dia duduk di belakang pula, dia jadi huruf alif di belakang kalimah. Tapi dia duduk di tengah kalimah. Kalau ada 4 kalimah, ada 4 huruf, ada 4 huruf. Contoh kalimah sirajun. Okey, sin, ra, alif, jim. Apa yang dimaksudkan dengan pertengahan kalimah itu ialah mesti dia duduk selain daripada awal kalimah ataupun akhir kalimah. Faham? Maknanya alif tu dia tak boleh, kalau dikatakan dia duduk di pertengahan kalimah, dia tak boleh duduk di depan awal kalimah, tak boleh. Dia tak boleh duduk di akhir kalimah. Yang selebihnya itu huruf yang kedua ke, huruf ketiga ke, yang tu tak kisah dia duduk mana-mana. Tapi asalkan maksud dia, asalkan kalimah dia letaknya alif di situ, maka situlah dia. Contoh sirajun, alifnya duduk pada huruf yang ketiga, sirajun. Tapi huruf yang ketiga dia masih lagi di pertengahan kalimah. Maknanya kalau dia duduk kat dua kalimah, huruf yang kedua ke huruf yang ketiga ke, masih lagi dalam lingkungan, masih dalam lingkungan pertengahan kalimah. Itu maksud dia. Dia tidak semestinya duduk betul-betul dekat tengah-tengah, tak ada. Cuma dia tidak boleh duduk di awal kalimah, dia tidak boleh duduk di akhir kalimah. Okey, tengok kalimah yang seterusnya, iaitulah daulabun. Okey, ikut sekali lagi, daulabun. Okey, daulabun adalah gambarnya itu gambar almari lah. Okey, daulabun, daulabun. Okey, dekat kalimah sini kita cuba tengok alif alainahnya, ada yang ditanda warna merah tu, alif merah tu, dia duduk pada huruf yang keberapa? Huruf yang keempat. Dal, waw, lam, alif, ba. Okey, semuanya ada 5 kalimah. Ada 5 huruf, ada 5 huruf. Okey, semua ada 5 huruf dan alif itu duduk pada huruf yang keempat. Tapi masih dalam lingkungan pertengahan kalimah, sebab dia tak duduk di depan, dia tidak duduk di belakang, dia duduk di pertengahan, dalam lingkungan pertengahan kalimah. Okey, kalimah yang seterusnya, misal yang seterusnya adalah fakihatun. Okey, sebut fakihatun. Okey, fakihatun. Fakihatun maksud dia apa? Buah-buahan. Okey, buah-buahan. Nampak huruf alifnya, nampak yang ditanda merah tu. Jadi huruf alif itu duduk pada huruf yang kedua. Okey, ada huruf fa, alif, kaf, ha, ta marbutah. Ada 5 huruf. Okey, huruf fa huruf yang pertama, yang kedua adalah huruf alif. Walaupun alif tu duduk pada huruf yang kedua, dia masih dalam lingkungan pertengahan kalimah. Okey, boleh faham di situ. Maknanya alif itu selagi dia tak duduk di awal kalimah, selagi dia tidak duduk di hujung kalimah, maka kita panggil dia sebagai di pertengahan kalimah. Okey, misal yang seterusnya adalah finjanun. Sebut finjanun. Okey, finjanun, walaupun bunyi dia macam pinggan, tapi finjanun ni maksud dia cawan. Okey, finjanun. Huruf alif nampak yang ditanda warna merah. Dia duduk pada huruf yang keberapa? Huruf yang keempat. Semuanya ada fa, nun, jim, alif, nun. Semuanya ada 5 huruf dan dia duduk pada huruf yang keempat, tapi masih dalam lingkungan pertengahan kalimah. Baik, misal yang seterusnya ialah burtuqalun. Okey, ulang sekali lagi. Burtuqalun.
Okey, burtuqalun. Huruf alifnya nampak yang bertanda warna merah. Okey, dia duduk pada huruf yang keberapa? Ba, ra, ta, qaf, alif, lam. Huruf yang ke-5. Okey, dia duduk pada huruf yang ke-5. Maknanya hampir kepada belakang, tapi bukan duduk di huruf yang hujung, tidak. Dia duduk pada huruf yang ke-5. Ba, ra, ta, qaf, alif. Okey, nampak dia duduk pada huruf yang ke-5, alif. Tapi masih dalam lingkungan pertengahan kalimah. Okey. Macam Ustaz sebut tadilah, selagi dia tidak duduk di hadapan awal kalimah, selagi alif itu tidak duduk di hujung kalimah, maka kita panggil dia huruf alif duduk di pertengahan kalimah. Tak kiralah duduk huruf kedua ke, huruf ketiga ke, huruf keempat ke, asal bukan huruf awal, asal bukan huruf akhir. Okey. Itu untuk misal-misal alif al-layyinah di pertengahan kalimah. Okey, kita akan ulang balik daripada kalimah yang pertama sampai kalimah yang terakhir dengan sebutan yang betul, iaitu kalau ada alif al-layyinah, huruf sebelumnya itu baris atas mesti panjang sebutan 2 harakat, ya. Okey. Kalimah yang pertama sirajun. Ulangan yang kedua sirajun. Okey. Kalimah yang kedua sebelah dia syayun. Okey, boleh ikut. Ulangan yang kedua syayun. Okey, 2 harakat, sya, 2 harakat. Baik, kalimah yang ketiga daulabun. Ulangan yang kedua daulabun. Okey, kalimah yang keempat fakihatun. Okey, ulangan kedua fakihatun. Okey, perkataan yang kelima finjanun. Sebut sekali lagi finjanun. Okey, yang terakhir iaitu kalimah yang keenam burtuqalun. Ulangan yang kedua burtuqalun. Okey, itu sahaja untuk video penerangan kali ini berkenaan dengan misal alif al-layyinah di pertengahan kalimah. Jadi Ustaz harap murid-murid sekalian faham. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam siri pengajaran dan pembelajaran secara online untuk siri yang akan datang. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.